Possession dah pegang, jalan je lah pergi attack. Jangan takut-takut. So, selamatlah Sat pasukan Kedah daripada balik awal dalam saingan Piala AFC untuk tahun ni. Dan kemenangan hari tu sekaligus buatkan pasukan Kedah ni ada lagi peluang untuk pi ke peringkat yang seterusnya. Tapi, relax dulu Sat. Kok mana pun nak kena tunggu result last game nanti. Yang tu lah yang orang kata penentu segala-galanya. Kalau kata menang dalam last game nanti, insyaAllah adalah peluang untuk pi. Dalam game dengan KFC hari tu, walaupun first half nampak macam susah gila nak cari gol, tapi masuk second half, Ronald Ngah buat clock magic dia, terus result jadi 4-1. So aku tak mau buang masa, takut video ni sekali jadi 10 minit. Marah pula editor kat belakang tu. Jom kita tengok macam mana Kedah boleh menang 4-1 dalam game dengan KFC ni. Untuk first E, bagi pasukan Kedah, Coach Aidil ada buat 3 pertukaran dekat bahagian goalkeeper dengan bahagian tengah daripada game yang lepas dengan Bali United. Dan untuk pasukan KFC, Coach Depo pun ada buat 3 pertukaran daripada game yang lepas dekat bahagian defense, bahagian tengah dan bahagian serangan. Untuk record, kalau hampa nak tahu, manalah tahu kalau ada yang lupa kan. Dalam first game hari tu, untuk kedua-dua pasukan ni, masing-masing kalah dengan lawan masing-masing. Senang kata, masing-masing tak ada point lagi lah. Dan secara matematik dia, dalam game ni, untuk kedua-dua pasukan, kalau mereka nak teruskan perjalanan mereka dalam AFC Cup untuk tahun ni, kok mana pun, mereka kena menang dalam game ni. Seri tak boleh. Daripada situ saja, kalau kita tengok on paper, untuk kedua-dua pasukan ni, game ni akan jadi intense lah untuk mereka. Yalah, kalau kalah, pendek kata, terus balik pun tak apa kot. Tak main last game pun tak apa dah. Dah tahu dah tak layak. Tapi kalau terus balik, selagi orang kata tak ada semangat kesukanan pula kan. Tak kena juga tu. Advantage untuk kedua-dua pasukan ni, bagi aku sama je. Sebab masing-masing dah kalah dekat first game. So second game ni, mestilah mereka akan bagi yang terbaik untuk cari mata yang pertama dalam group stage ni. Untuk first half, kita boleh nampak start saja game, pasukan Kedah terus mulakan gameplay mereka dengan tempo permainan yang tinggi. Dan benda tu banyak bagi advantage dekat pasukan Kedah. Salah satunya, Kedah lebih banyak ball possession dekat atas padang berbanding KFC. Aku rasa kalau sebut bab ball possession ni, dalam game ni memang ketara lah. Boleh nampak Kedah lebih banyak pegang ball possession daripada awal sampai habis game. Tapi untuk first half ni, walaupun Kedah lebih banyak pegang ball possession, tapi gameplay kedua-dua pasukan ni, kita boleh kata masing-masing main dengan cara berhati-hati lah. Masing-masing macam nak test tengok apa defender hampa boleh buat kan, apa striker hampa boleh bagi. Dia lebih kurang macam tu lah. Sebab tu kalau hampa perasan, waktu first half ni, walaupun Kedah yang pegang ball possession, tapi kadang-kadang KFC pula yang banyak dapat peluang, yang orang kata boleh bahayakan pintu gol pasukan Kedah. Attacking pasukan Kedah dalam game ni, mereka lebih banyak tertumpu dekat bahagian sayap, terutama sekali dekat bahagian Almardi tu. Dia ni antara salah seorang player yang kita boleh kata banyak terlibat lah bila Kedah nak buat attacking. Dan style of play dia pun kita boleh nampak, dia ni memang type seorang player yang nak selalu terlibat dengan bola. Beza dengan Sarawak, setakat 2 game yang aku dah tengok ni, gameplay dia jenis tak berapa nak suka untuk track back player lah. Tapi dia ni ada kualiti dalam hantaran jauh dan through ball pada player yang ada dekat depan. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia, hantaran lolos lah. Klasik betul bunyi dia. Masalah pasukan Kedah waktu first half ni, apa yang aku nampak, satu je, player dekat bahagian attacking tu, bila masuk dekat kawasan attacking third, mereka ni macam takut-takut nak masuk untuk attack. Nampak macam mereka ni teragak-agak lah nak pass untuk buka ruang untuk buat attacking. Benda ni lah yang buatkan player Kedah ni mudah hilang bola bila mereka nak masuk dekat kawasan kotak penalti KFC. Sebab player-player KFC ni, mereka dah turun untuk tutup ruang dan passing lane pasukan Kedah. Tu yang kita kerap nampak tu. Bila mereka nak buat passing untuk buka ruang, tengok-tengok hilang bola. Nak passing je, hilang bola. Sampai kadang-kadang aku sendiri pun rasa macam, possession dah pegang, jalan je lah pergi attack. Jangan takut-takut. Sampai macam tu lah. Untuk pasukan KFC, gameplay mereka ni, mereka lebih kepada tunggu Kedah buat mistake, dan time tu mereka akan intercept untuk buat break attack. Sebab tu lah, macam yang aku kata tadi, walaupun Kedah yang pegang ball possession, tapi kadang-kadang bila KFC attack,
peluang mereka tu lebih berbahaya berbanding pasukan Kedah. Sebab time tu player-player Kedah tak dan nak reshape betul-betul untuk buat defending. Sebab itulah yang bolehkan mereka dapat ruang untuk buat percubaan tu. Tapi bagi aku, Kedah pun bernasib baik lah. Sebab striker mereka pun agak tumpul malam tu. So peluang-peluang yang ada tu, mereka tak boleh nak convert kepada gol. Untuk second half, kemasukan Fayyad tu kita boleh kata game changer lah dekat attacking force pasukan Kedah ni. Tambah pula, Kedah naikkan lagi intensity untuk menyerang. Boleh nampak lah perbezaan. Kalau first half tadi, Kedah macam takut-takut nak masuk untuk attack. Tapi second half ni, pantang dapat je bola, terus nak buat naik atas untuk buat attacking. Ronald Ngoh, Almardi dengan Fayyad. 3 orang ni memang banyak lah bagi masalah dekat defend Kaya FC. Kalau hampa tak percaya, boleh tengok balik. Keempat-empat gol yang Kedah dapat tu, punca dia daripada 3 orang ni lah. Kalau hampa nak tengok kualiti passing sang rawat, hampa tengok first goal. Lompas dia dekat Ronald Ngoh. Lawa kot. Masalah pasukan Kaya FC yang buatkan mereka boleh bolos 4 biji waktu second half ni, bahagian defend mereka ni nampak terlalu fragile lah. Senang gila nak pecah. Beza lah dengan first half tadi. Tambah pula defend mereka ni tak boleh nak beat fizikal dengan Ronald Ngoh. Yang tu yang kita boleh nampak tu. Ronald Ngoh rempuh macam tu lah. Terus boleh lepas. Siap dia boleh cut inside lagi ya. Sampai aku pun pening. Dia ni main striker ke main flank? Bagi aku, benda tu lah punca utama yang membawa kepada kekalahan Kaya FC dalam game ni. Mungkin sebab defend import mereka awal-awal game lagi dah keluar. Tinggal defend yang umur 39 kot tak silap aku. Itu yang jadi macam tu tu. Bully orang tua orang kata. Attacking pasukan Kaya FC untuk second half ni, bagi aku still sama macam first half tadi. Mereka banyak buat break attack. Dan benda tu 2-3 kali juga lah mereka dapat peluang depan pintu gol pasukan Kedah. Tapi bagi aku, sekali lagi, Kedah bernasib baik lah. Sebab striker mereka bukan tengah on form lah malam tu. Tapi tu pun lepas juga sebiji. Kalau kata striker mereka boleh convert semua peluang yang mereka dapat tu, silap-silap, aku rasa game ni boleh seri kot. Tapi itulah, kalau kata seri, tak ada dah lah peluang. Overall untuk game ni, bagi pasukan Kedah, harap-harap mereka bolehlah kekalkan performance ni untuk last game nanti. At least kalau duduk di tempat yang kedua dalam grup, adalah peluang untuk pergi ke next round lepas ni. Dan untuk pasukan Kaya FC, insyaAllah kita jumpa lagi tahun depan. Nak kata lebih-lebih pun, mereka memang dah tak layak dah kan. Riak gila bunyi tu. Man of the match untuk pasukan Kedah, aku pilih Ronald Ngoh. 2 assist, 1 gol. Tu bukti dia. Sebenarnya dia boleh perform kalau bola sampai dekat kaki. Dan untuk pasukan Kaya FC, aku pilih kedua-dua orang player wing mereka. Sebenarnya mereka perform kot. Tapi striker je yang tak boleh convert. So bagi hampa yang tengok video ni, apakah komen hampa untuk game ni? Jangan lupa tinggalkan dekat bawah. Jadi itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Dia kayak Yao ke kayak Ilo-Ilo? Ilo-Ilo kan? Yao yang aiskrim tu kan? Tu aku macam pelik lah Yao Aku pun tak tahulah nak kata. Menang dengan Visakoh dulu tu pun zaman bila. Sakuan pun ada lagi dalam team. Awak ingat mereka tak beli player baru lah. Uish, tapi kelab-kelab Kemboja lah ni pun power kot. Kalau tak silap aku, mereka ambil XX player Jepun jadi jurulatih. Jurulatih ataupun management persatuan bola sepak mereka lah. Lebih kurang macam tu lah. Time ni lah nak bersin pun. Aku tak shoot video tadi, relax lah dia duduk diam hidung ni.